Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bincangkan sebuah buku yang bertajuk Wacana Pemikiran Islam yang ditulis oleh Syed Syariman Syed Ali. Jadi, topik kita pada hari ini ialah antara ikhtiar dan tawakal. Jadi, apakah itu ikhtiar? Ikhtiar merupakan perbuatan tidak mengenal erti putus asa dan yakin bahawa rahmat Allah akan datang setelah kita berikhtiar. Oleh itu, sebagai umat Islam, Allah telah pun memerintahkan kita untuk sentiasa berikhtiar dan tidak berputus asa. Manakala tawakal pula diambil daripada bahasa Arab, yakni tawakul yang bermaksud bersandar atau berserah diri. Tawakal diambil dari kata wakala yang artinya mewakilkan. Maka tawakal bererti memberikan perwakilan, kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara istilahnya, tawakal bermaksud berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tawakal merupakan sikap bersandar diri dan mempercayai diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh situasi mengikut bacaan saya pada buku Wacana Pemikiran Islam ialah isu COVID-19, iaitu virus yang menular di seluruh negara, tidak terkecuali negara kita, Malaysia. Berbagai isu telah timbul sehingga berlakunya pembelahan, tuduh-menuduh, salah menyalahkan antara satu sama lain, terutamanya bagi pihak kerajaan. Penularan virus tersebut telah menyebabkan banyak kematian yang berlaku, namun masih ramai lagi rakyat yang degil dan mengikuti kehendak hati dan tidak mematuhi segala arahan yang diberikan. Sebagai contoh, memakai pelitup muka, jaga jarak, tidak bersentuhan, jangan keluar rumah jika tidak keperluan, dan yang paling penting, jangan mengikuti aktiviti berkumpul ramai. Hal ini bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Penggunaan masjid juga tidak dibenarkan sama ada solat berjemaah ataupun solat Jumaat untuk seketika waktu. Hal ini telah menimbulkan pelbagai perspektif yang negatif dari pandangan rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam. Sehinggakan mereka mengeluarkan ungkapan kata, tidak perlu takutkan corona, kita perlu takutkan Allah. Selain itu, umat Islam perlu bertawakal kepada Allah dan tidak perlu berlebih-lebihan bergantung kepada usaha mengawal penularan hingga menangguhkan kewajipan solat Jumaat dan berjemaah. Jelas menggambarkan kadang-kala kefahaman terhadap ajaran dan tuntutan Islam yang sebenar. Lebih mengucap-kacirkan keadaan apabila kata-kata ini ditularkan oleh pendakwah dan agamawan yang mengetengahkan konsep tawakal dalam kes ni. Kes ni tak kena bertempat dan masanya. Namun, apakah pandangan sebenar yang perlu difahami oleh umat Islam dalam menghadapi situasi ini sekarang? Dari sudut worldview atau pandangan alam Islam berhubung isu ini, hakikatnya kata-kata jangan takutkan corona melebihi takutkan Allah dan perlu bertawakal hanya kepada Allah tidak lebih dari ungkapan nakal yang kelihatan benar tetapi dibaluti kebatilan dan kejahilan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam ini dengan peraturan yang tersusun rapi. Peraturan inilah yang dikenali sebagai Sunnatullah atau dalam ilmu sains disebut Law of Nature. Ia merupakan suatu sistem yang Allah jadikan di alam ini bagi memudahkan manusia berinteraksi dengan alam yang merupakan sistem peraturan tabi'i yang tetap. Ikhtiar kuarantin ini telah pun dilakukan 1400 tahun yang lalu sebelum dunia perubatan alih kepada perubatan moden yang mengaplikasikan kaedah ni. Menerusi sebuah hadis, baginda bersabda yang bermaksud, jika kamu dengar taun berlaku di sesuatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Jika ia berlaku di suatu tempat yang kamu berada sekarang, jangan kamu keluar darinya, iaitu tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni telah memberi panduan bahawa tindakan kuarantin amat penting agar penyakit dan wabak yang menular tidak tersebar. Dalam masa yang sama, ia mengajar kita kepada supaya berikhtiar menyelamatkan diri daripada kemusnahan dan dilarang mendekatkan diri kepada sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemudaratan.
Oleh itu, kesimpulannya yang kita buat, kita sebagai umat Islam perlulah ikhtiar terlebih dahulu dan kemudian barulah bertawakal kepada Allah. Hal ini dikatakan demikian kerana kita perlu berusaha dan setiap yang berusaha pasti ada hasilnya.